Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung bahagian yang ketiga. Jadi kamu dah tahu bahawa di bawah tajuk pemodelan matematik ada 6 komponen penting. Yang pertama, mengenal pasti dan mendiversikan masalah. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, memunikan model matematik. Dan yang keenam, melaporkan dapatan. Jadi untuk hari ini kita akan buat dua perkara. Yang pertama iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Dan yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kita lihat contoh satu. Seorang perenang mengambil masa 20 saat untuk berenang dari A ke B di sepanjang sungai dan mengambil masa 24 saat untuk kembali ke A. Jika kadar aliran sungai ialah 2 km per jam, apakah kelajuan air tenang? Jadi dia suruh kenal pasti dan tentukan masalah. Dan B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi kenal pasti di sini ialah kamu lihat apa maklumat yang diberi. Jadi sini dia bagi masa. Yang ada nombor tu. Yang nombor tu yang dia bagi. Dan dia bagi yang ada nombor ialah kadar aliran sungai. Masalah pula kita lihat dari segi soalan dia. Masalah ni soalan, apakah kelajuan air tenang? Itu soalan. Masalah ialah apa yang dia soal di situ. Jadi ini bermakna mengenal pasti masalah, mengenal pasti dan mendefinisi masalah ialah mengenal pasti mengetahui tempoh berenang masa tadi dan kadar aliran sungai. Dan masalahnya ialah mencari kelajuan air tenang. Andaian kelajuan perenang tidak berubah dan kesan geseran antara perenang dengan air sungai dan rintangan air diabaikan. Pemboleh ubah yang terlibat ialah V, laju perenang, P untuk tempoh perenang, berenang dari A ke B dan D adalah jarak dari A ke B. Jadi itu ialah contoh satu. Contoh 2, Jeremy menyimpan RM4,000 di bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Jadi di sini apa maklumat yang ada dan apa yang dia hendak. Yang kedua, apa andaian yang perlu kamu buat. Jadi di sini maklumat yang ada ialah ini duit RM400,000 ni. Simpanan itu dipanggil prinsipal dan kadar faedah ialah lagi satu nombor yang diberi. Jadi soalannya berapa lamakah tempoh penyimpanan? Jadi itu ialah mendefinisikan masalah. Jadi ini bermakna dia punya kena pasti ialah mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Dan masalahnya ialah mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Andaian kadar faedah tidak berubah dan harga komputer tidak berubah. Pemboleh ubah yang terlibat ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa. Itu contoh 2. Contoh 3, perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Jika kelajuan arus sungai ialah 2 km sejam, berapakah kelajuan bot di atas air tenang? Jadi ini sama macam contoh tadi. Jadi kena pasti maklumat yang ada di situ ialah mengetahui kelajuan arus sungai dan masa perjalanan.
Apa yang dia nak? Mencari kelajuan di atas air tenang. Kelajuan bot tadi. Andaian kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah dan kesan geseran antara permukaan bot dengan air sungai dan rintangan angin yang memberi kesan kepada kelajuan bot sebenar diabaikan. Pemboleh ubah yang terlibat ialah V untuk kelajuan bot, T untuk tempoh perjalanan dan D untuk jarak antara dua tempat. Contoh 4, Jason menyimpan RM50,000 dalam bank A dengan kadar faedah sebanyak 1.6% setahun. Berapa lamakah Jason perlu menyimpan sekiranya dia bercadang untuk membayar wang pendahuluan sebuah rumah sebanyak RM55,000 dengan wang simpanannya? Jadi maklumat yang dibagi tu RM50,000 itu ialah prinsipal dan kadar faedah. Jadi maklumat ada ialah mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Jadi apa masalah yang dia nak? Berapa lamakah Jason perlu menyimpan? Jadi mencari tempoh simpanan Jason di bank. Andaian kadar faedah tidak berubah, harga rumah yang dia nak beli itu tidak berubah. Jadi pemboleh ubah ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam tahun. Contoh yang terakhir, contoh 5, Supercool senang berhad mengeluarkan alat penyamak udara. Penggilan itu mempunyai kos bulanan, kos tetap bulanan sebanyak RM360,000 dan kos pengeluaran RM730 untuk setiap unit yang dihasilkan. Produk ini dijual pada harga RM1,400 Malaysia seunit. Adakah syarikat akan menerima keuntungan atau kerugian? Jadi apa yang maklumat yang ada di situ? Ada RM360,000, jadi itu ialah kos tetap. Ada RM730, itu ialah kos pengeluaran. Jadi mengetahui kos tetap dan kos pengeluaran seunit. Okey, jadi dia kata adakah syarikat akan menerima keuntungan? Jadi mencari keuntungan atau kerugian syarikat. Andaian kos tetap dan kos seunit pengeluaran tidak berubah, pemboleh ubah yang terlibat ialah C untuk kos keseluruhan, C kecil untuk kos seunit, C cost dalam bahasa Inggeris, COST dan F untuk kos tetap. Fix Jadi kita selalu gunakan huruf dalam bahasa Inggeris untuk menggantikan perkataan yang ada di situ. Baik, itu saja yang saya nak ajar hari ini. Sekian, terima kasih.